Okay, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua yang hadir secara live pada hari ini. Terima kasih kerana sudi untuk menyertai webinar siri kelima Unit Permekasaan Ekonomi Ikram UPE yang insyaAllah akan berbicara tentang satu lagi topik dalam industri yang sangat penting kalau kita tengok dalam masa sekarang ni. Kalau tak ada benda ni, susahlah kita nak hidup. Walaupun orang kata, janganlah hidup untuk makan, kita makan untuk hidup. Tapi kalau kita tak ada makanan, memang tak boleh hidup. Itulah cerita dia kan. So malam ni kita memang ada dibawakan panel-panel yang dah expert dalam F&B. So sebelum tu kita nak perkenalkan diri dululah. Kan kata orang, kalau tak kenal tak biasa pula kan. Cuma untuk memberkati lagi webinar kita pada malam ni, eloklah rasanya kita buka dulu dengan kitab Al-Fatihah. Amin. So insyaAllah kita akan buat secara santai je webinar malam ni. Please kalau ada question just kalau nak unmute pun boleh ataupun ada ruangan chat di bawah tu boleh type soalan kepada panel-panel kita. Jangan tanya moderator, sudah tanya panel saja. Kita akan buat secara santai, tak adalah rigid sangat kan, kita nak buat relax saja. Banyak isu, tapi isu yang kita akan bincangkan ni ada isu yang agak kata orang penting dan sangat crucial jugalah yang kita akan sentuh. Jadi kalau antum semua ada kenal mana-mana, tak kisahlah ikhwah ke akhwat ke atau kenalan yang memang involved dalam F&B, cepat-cepat share link yang kita akan letak dekat bawah ni sekarang. Sekejap mana link tadi? Duk cari balik kan. Dekat bahagian chat tu ada link untuk webinar kita ni. Tolong share so that orang boleh dengar kita punya perbincangan pada malam ni. Sebagai permulaan, kita nak ta'aruf dulu. Oh, by the way, kita sebenarnya ada 3 panel. Kita ada Tuan Haji, Tuan Yaakob daripada Rampai Catering. Kita ada Ammar Hasbullah daripada Enak Rasa. Dan sepatutnya kita ada seorang lagi iaitu Ammar Syahrin daripada Celsius Coffee. Tapi ditakdirkan sebenarnya bukan salah Ammar pun. Ditakdirkan Ammar sebenarnya dah message saya hari tu waktu minggu lepas yang mengatakan dia ada meeting yang tak dapat dielakkan. Tapi waktu tu saya tengah dalam meeting. Saya sendiri tengah dalam meeting, so saya baca dan lepas baca tu kita tak sempat balas kan. Tapi lepas tu mesej tu terbenam. Jadi saya pun sendiri pun lupa nak bagi tahu pada Anwar selaku sekretariat yang kita patut cari pengganti. Sampailah semalam bila Ammar kita ada 2 Ammar ni, Ammar Syahrin, bila dia mesej semula saya baru macam Allah. Tapi dah Allah tu dah terlambat lah sebabnya dah kata orang dah terlalu lewat nak cari pengganti. So that's my mistake, it's my fault totally. Dan Ammar pun minta maaf juga kerana memang tak dapat elak meeting malam ni tu. Jadi kita harap mungkin Ammar Syahrin akan dapat join di next webinar insyaAllah. But yeah, again, it's not UPE's fault, it's not Ammar fault, it's my fault. So I'm so sorry for that, I do apologize. And then janganlah sesiapa kecil hati kalau ada rasa nak marah PM je, boleh marah saya. Okay. So kita nak pergi round pertama ni ta'aruf dulu sebab saya pun memang sangat-sangat teruja nak berkenalan dengan otak-otak bisnes F&B ni. So rasanya yang paling sesuai kita mulakan ni adalah kita punya ikon otai kita lah insyaAllah. Silakan Tuan Haji, Tuan Yaakob, take the stage, introduce yourself dan bagaimana agaknya memilih untuk menceburi bidang F&B ni. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Salwa.
kerana menjemput saya pada salah seorang pada panel pada malam ini. Cerita pelibatan saya ni agak lama lah, sebab saya mula join Al-Amin Niaga atau Rampai Caterer ni tahun 2004. Syarikat ni sendiri bermula 1994. Dia kena relate dengan kepunyaan lah, sebab dia baru tahu lah sejarah kan. Syarikat ni kepunyaan Pusat Pendidikan Al-Amin Berhad. Kalau siapa biasa dengan sekolah Al-Amin Gombak, Keramat tu, the owner of this company fully owned sepenuhnya oleh Pusat Pendidikan Al-Amin. Jadi saya sebagai salah seorang daripada proxy untuk menjaga kepentingan Pusat Pendidikan Al-Amin lah. Kalau tengok dari registration, nama-nama kami lah, directors, bukannya nama syarikat. Saya asalnya join Al-Amin Niaga atau Rampai Caterer ni sebagai board of directors sekitar tahun 2000 lah. Lepas tu tahun 2004 tu salah seorang kita punya masa tu pengurus berhenti. Jadi tidak ada siapa yang ingin menguruskan syarikat. Kebetulan pula masa tu saya memulakan perniagaan sendiri. Saya bidangnya ialah construction. Saya background saya civil engineering, bukan bidang makanan. Seorang engineer. Jadi kami apa yang berlaku ialah saya volunteer. Oleh kerana masa tu saya dah berbisnes, adalah masa sikit untuk spare uruskan syarikat ni. Masa tu kecil lagi, lebih kurang 20 orang staff. Jadi saya volunteer sebagai board directors untuk manage the company sebagai part time. Tapi oleh kerana demands of the work tu, jadi kebetulan pula later on tu 2004 tu masih lagi gawat. Jadi bisnes saya sendiri pun kurang mendapat sambutan. Jadi saya pun volunteer untuk run the business secara sepenuh masa lah. Jadi saya mulakan 2004 sehinggalah 2021. Saya pada mulanya dia agak sukar lah, walaupun saya dah menjadi board directors. Jadi kita board directors ni kita polisi buat keputusan peringkat syarikat saja, tidak melibatkan diri dalam pentadbiran pengurusan harian. Jadi pada mulanya dia agak sukar lah untuk membiasakan diri dengan, walaupun bidang tu bidang makanan yang kita makan hari-hari, tapi niaga ni dia berbeza dengan kita nak makan kan. Kita nak makan, kita masuk dapur ataupun kita beli, kita siap kan. Ini nak prepare barang makanan untuk supaya orang lain. Jadi of course lah, kita kena belajar cepat lah. Kalau kita nak ambil cara yang slow, mengambil masa, dia akan sukar lah. Jadi bagi sesiapa yang kata berminat untuk menceburi dalam industri makanan ni, walaupun mereka sendiri itu berasal dari bidang-bidang lain, tidak ada masalah. Tapi you must be willing to learn. Kena cepat belajar lah. Kalau kita mengambil masa yang lambat, kita akan hadapi masalah. Especially kalau kita di owner lah kan. Saya sebagai CEO masa tu, jadi of course lah kita terpaksa buat keputusan-keputusan yang penting dalam syarikat. Jadi kalau kita tak ada ilmu, dia akan sukar. Dia apa yang membantu saya basically, saya agak biasa dengan apa, walaupun dalam industri construction, pembinaan, dari segi pengurusan projek tu dia agak similar lah, tidak jauh beza. Cuma ini kalau itu berhadapan dengan konkrit dan kayu-kayan, besi-besi, ini makanan lah, sayur dan sebagainya. Bahan-bahannya berbeza, tapi dari segi nak buat tu lebih kurang sama lah kan. Jadi basic background tu ada, cuma kita
application kepada industri yang berbeza tu mungkin kita kena adapt lah kan. Dari segi costing dan sebagainya, dia akan mengambil masa sedikit lah. Jadi kalau kita melibatkan diri terus dalam industri, dia agak cepat lah kan. Kalau kita peringkat board level mungkin lambat, tapi kita menguruskan sendiri sekejap dalam masa setahun tu kita dah kalau nak orang kata orang nak minta sebuah harga pun kita dah boleh bagi. Kita nak propose menu untuk catering pun boleh. Jadi kami melibatkan diri, of course initially-nya ialah pengurusan kantin sekolah. Dia berasal dari kantin sekolah. That's why Al-Amin Niaga tu dia mulanya ditubuhkan untuk menguruskan kantin-kantin sekolah Al-Amin dan juga bisnes yang bersangkutan dengan sekolah. Jadi termasuklah buku teks, pakaian sekolah, kebersihan, itu kami handle pada tahap awal. Cuma setelah lebih kurang 2010 kita buang semua yang lain tu, hanya tinggal ialah F&B. Jadi lepas tu kemudian barulah kita melibatkan di dalam catering kepada public dan juga mengambil pengurusan tender-tender di IPT dan sebagainya lah. Jadi dia bermulanya dengan kantin sekolah, tapi lepas tu barulah kami melibatkan di dalam catering kepada umum, majlis perkahwinan dan sebagainya. Dia agak slow sikit kan daripada kalau yang mula dengan catering terus kan. Kalau kena industri kantin sekolah ni dia harga dia dikawal. Apabila dikawal tu margin dia agak terhad lah. Kalau kita kurang kata pengurusan kita kurang cermat, kemungkinan untuk rugi itu besar. Jadi itulah permulaannya lah. Menarik kat tu, daripada engineer tu terus jadi engineer makanan kan. Dia bertukar twist. Tapi rasanya memang banyak orang macam tu kan, ambil degree lain, ambil kerjaya lain, tapi end up dalam industri yang berlainan. Tapi saya tertarik lah, maknanya menjawab lah saya punya persoalan selama ni. Saya duk fikir kenapa lah ada Al-Amin Edu kan. Rupanya itulah cerita sebenar dia. Lepas berapa 25 tahun ni kan, di bawah 25 amazing years if I can see from the shirt itself kan. Ya. 25 years amazing years Tuan Haji punya cerita menarik. Saya rasa banyak benda yang kita boleh korek ni kejap lagi. So jangan lupa ajak lagi kawan-kawan lain semua masuk. Okey, insya-Allah. Terima kasih Tuan Haji. Nampak di situ ada foundation dia bagaimana daripada asasnya kata dari sekolah, uruskan ni dan masuk pada kita nak dengar pula cerita orang muda ni. Orang muda yang mungkinlah saya beranggapan sebab tak sempat taruh pun dengan dia ni juga. Saya beranggapan dia ni terjun terus. Tapi tak tahulah betul ke tak kan. Macam Tuan Haji mungkin engineer lepas tu start kata ni mungkin dia terjun terus ke ataupun memang mungkin ada kejaya lain dulu ke. Mari kita dengar pula cerita daripada Amar Hasbullah. Ni orang daripada Enak Rasa. Silakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Salwa, Tuan Haji Yaakob dan semua yang dengar malam ni lah. Alhamdulillah Allah beri izin kepada kita untuk kita kumpul malam ni secara online dan kita sharing lah malam ni kan. Saya pun banyak belajar lah. Saya orang baru dalam industri. Jadi memang expect nak belajar banyak lah malam ni daripada Tuan Haji sendiri, daripada Puan Salwa sendiri dan orang lain juga. Baik, saya Amar Hasbullah. Baru grad UIA tahun lepas. So graduan UIA dan saya pun daripada bidang lain yang agak jauh lah. Saya bidang syariah, usul fiqh kan. Jadi nak kata terjun tu agak terjun lah. Okey, Enak Rasa adalah satu kumpulan Enak Rasa lah, syarikat yang bawahnya ada beberapa anak syarikat. Kumpulan Enak Rasa ni family business lah. Sebab tu saya terjun terus masuk ke dalam ni. Enak Rasa sendiri ada lebih kurang tiga anak syarikat. Satu, Seri Combat Catering. Yang kedua, Crystal Ballroom.
Dewan Perkahwinan di Seri Kembangan, The Mines 2. Dan yang ketiga adalah Villa Istana Melaka. Dan saya sendiri personally tengokkan untuk Villa Istana Melaka lah. Saya fokus on management Villa Istana Melaka, dalam masa sama ada terlibat dalam board kumpulan Enak Rasa lah. Okey, Enak Rasa sebagai satu syarikat bermula sejak 2006. Dah lama dah. Saya baru masuk tahun lepas. Okey, starting 2006, mula buka kedai di tepi jalan, jual nasi lemak. Ini sejarahnya lah, sejarah Enak Rasa lah. Kemudian perlahan-lahan masuk ke tender-tender catering lah. Mula dengan catering biasa dulu, kemudian masuk tender catering, masuk ke kilang, kantin sekolah dan sebagainya. Kemudian ambil juga catering luar. Kemudian baru masuk ke industri dewan lah, Dewan Perkahwinan. Dewan Perkahwinan ni dia menarik sikit bagi saya, sebabnya bagi saya dia ada peluang yang besar lah, Dewan Perkahwinan ni, berbanding game dalam catering luar kan. Jadi sejak 2019 kita dah start Villa Istana Melaka. Satu benchmark baru dalam kumpulan Enak Rasa sendiri, dan sekarang insyaAllah kita akan dalam perancangan untuk kembangkan Dewan kedua di Melaka, sedang dalam pembinaan di Lebuh AMJ Melaka, iCrow. Okey, saya masuk betul-betul tahun lepas waktu COVID. Waktu tu COVID, kita memang agak terduduk lah, ya kan? Sebab industri wedding kan, wedding kalau COVID ni memang tak jalan lah. Even nak nikah pun hanya nikah di pejabat agama. Itu pun yang nikah online. Nikah online. Okey, nikah online, kemudian nikah pun dekat pejabat agama, kalau boleh fizikal pun dekat pejabat agama kan. Dekat pejabat agama tu pula boleh 5 orang ke 10 orang je. Okey, jadi memang untuk Villa Istana Melaka sendiri memang tak ada apa-apa yang boleh dibuat. Kita terpaksa akur dengan keadaan faktor begitu. Market pun memang tak ada demand langsung waktu tu. Tapi dalam setiap perkara tu dia ada trade and opportunity lah. Bila dalam keadaan tu, yang saya nampak kenapa masih perlu Villa Istana Melaka ni bertahan, jangan gulung tikar terus, kan? Walaupun tak ada sales langsung. Sebabnya dalam tempoh tu sebenarnya bukannya orang tak nak kahwin, cuma orang tak boleh kahwin. Kan? Jadi dia kumpul duit, dia dah postpone, dia dah ada mindset nanti lepas COVID, tunggu je habis COVID terus dia nak kahwin. Jadi alhamdulillah memang betul lah, bulan 10 ke bulan 11 tahun lepas kan, dia dah ringankan PKP tu. Maksudnya PKP pun dah tak ada waktu tu. Alhamdulillah waktu tu memang laju lah, kan? Laju dari segi apa sales tu, sebab orang dah tunggu lama. Dia dah kumpul duit, dia dah duduk rumah lama sangat, dia nak buat kenduri anak dia, kan? Jadi kita ambil itu sebagai peluang. Sebab itu saya masuk waktu COVID tu, dan kita plan semula lah macam mana nak mulakan semula kan, selepas dah rehat dalam setahun lebih. Adalah on off kan, PKPB kita boleh buat sikit. Dah tak ingat dah dulu PKP lah macam-macam kan. Bolehlah buat sikit-sikit. PKPB, Budi pun ada. Kan, jadi lepas PKP alhamdulillah kita terus mula balik lah. Macam laju balik lah. Aslah, menarik juga apa yang Amar cakap ni kan. Tapi muda betul lah kalau baru graduate UIA tu, maknanya saya ni kira orang tengah lah, jambatan antara Amar dan Tuan Haji lah. Saya pun tak berapa nak muda dah. Tapi yang menariknya bila kita cerita pasal PKPB apa semua ni kan, sebenarnya sebelum start forum pun saya dah memang dah banyak soalan-soalan besarang dalam kepala, tapi nak tanya real player dalam industri F&B ni lah. Sebab kalau kita tengok data, kalau kita tengok apa yang Statistic of Malaysia, DOSM punya figure kan, F&B ni memang key player dalam industri Malaysia. 313 billion RM, ringgit Malaysia kalau kita cakap tahun 2021. Nampak besar, 313 billion. Tapi sebenarnya drop by 9.5%. It's not surprising kenapa drop, because it was PKP lah, like macam apa Amar cakap apa semua tu kan.
But now, let's go to the reality check. Apa keadaan industri F&B sekarang kalau di mata Tuan Haji Yaakob, ataupun kalau tak pun even perniagaan sendirilah. Apa yang sedang berlaku dalam dunia F&B sekarang ini? Kalau boleh Tuan Haji Yaakob cerita sikit. Kalau saya boleh kipas sedikit lah. PKP ni memberi kesan yang besar terhadap semua industri. Semua industri, bukan sahaja F&B. Tapi kalau secara spesifik F&B ni, kalau kita tengok tabiat orang, tabiat pemakan. Dulu kita pergi restoran, pergi dinner, kenduri kan. PKP semua order. Nak beli barang mentah pun dulu kena order. Apatah lagi makanan-makanan yang dah siap kan. Dan semua orang makan online. Beli barang makan online. Sampai sehari ini. Makan online Sebab tu saya tengok ada juga restoran-restoran menerima kesan ni. Ramai yang saya dengar dari pejabat, especially di kalangan wanita, dia order instead of pergi ke restoran. Dia boleh buat kerja kat office, order tunggu makan sampai boleh jelaskan kerja, boleh sembang dulu dan sebagainya. Mungkin lelaki-lelaki yang pergi restoran kan, tapi perempuan ramainya wanita-wanita semua pergi memilih untuk online sampai hari ini. Itu perubahan yang ketara. Demand, maknanya if you are opening outlet, dia akan memberi kesan secara mendadak lah kan. Kalau tidak ada fasiliti online ordering kan. Kalau dulu kita tak ada fasiliti tu, fasiliti payment, fasiliti order online, dia akan memberi kesan. Kami sendiri pun masa tu kami menjual lunch pack secara online. Kalau tidak kami zero income. Memang zero income. Serius. Dia akan beri kesan besar. Jadi itu yang nampak ketara. Jadi dari segi demand selepas PKP ni, of course dia mungkin masalah, walaupun secara umumnya dia telah market membuka semula. Tapi kalau yang dah kahwin, yang dah buat kenduri, nak buat kenduri, dah book dewan dan sebagainya, dah book catering, bagi duit, deposit. Tapi kalau dah anak dah keluar seorang, dia cancel lah. Jadilah. Boleh cancel tak apa catering ni? Dia kata. Sebab tak nak mengantin jadi 3 beranak kan. Ada yang memilih teruskan kan, tapi ramainya Allah tak payahlah. Dan kita buat nanti anak-anak akikah dan sebagainya. Yang kedua, dari segi permintaan lah, saya terlalu mungkin Amal boleh bagi statistik nak rasa lah. Permintaan hari ini dia agak kurang dari segi kuantiti. Kalau catering lah, dia ada memilih untuk majlis yang lebih kecil. Ramai yang memilih untuk lebih kecil. Mungkin kerana bajet masing-masing atau kesan ekonomi secara amnya menyebabkan permintaan itu kecil. Walaupun permintaan bertambah dari segi bilangan, dah mula market telah terbuka kan, semua orang boleh buat kenduri, tapi bilangan biasanya ramai yang memilih untuk reduce the numbers. Saya biasa dalam berapa? 200 orang ke? 300 dan 500. Biasanya 1000 tu jarang lah. Tapi sekarang ni ada 500, ada 300. Saya sendiri buat kenduri itu 300, 400 je. Dia datang sekali dengan bajet, dengan nak jaga distance kan. Walaupun hari ni agak terbuka, tapi masih ramai lagi yang takut kan pakai mask dan sebagainya untuk duduk bersama-sama dalam satu dewan tu dengan kadar yang lama. Mungkin dia rasa risau juga lah. Jadi itu yang menyebabkan ada impact dari segi permintaan walaupun bilangannya bagi bertambah. Jadi realitinya dia campurlah dengan keadaan ekonomi, keadaan harga barang,
keadaan masalah pekerja dan sebagainya. All in all, ada peningkatan tapi dia agak kena terpilih lah. Oleh kerana industri ni dikesan kepada dengan harga-harga ni, harga transport, harga barang dan sebagainya, jadi boleh menyebabkan dia kata tidak berapa laju lah. Wallahualam. Okey, terima kasih Tuan Haji Yaakob. Maknanya ketika PKP tu terpaksalah tukar modus operandi sikit, buat pula delivery lunch. Ya. Waktu Ramadan ada buat benda lain ke atau sebab Ramadan tu kita mula PKP, ada baru waktu tu baru beberapa bulan PKP kan, 2 bulan rasanya terus Ramadan kan. Waktu tu ada buat lain ke atau Kalau ada yang masa tu terbuka untuk boleh pack apa berbuka puasa, kita buatlah. Kalau tak masa tu ada, kita ada menjual bahan mentah. That's well lah. Maknanya kita bahan mentah boleh dibeli oleh kerana industri makanan dari segi PKP-nya, pekerjaan kita boleh bekerja. Dibenarkan bekerja pejabat dan sebagainya. Industri F&B dari segi sekatan tidak ada lah, maknanya boleh pergi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi kita memilih untuk menjual bahan-bahan mentah lah. Okay. Ayam dan sebagainya, sayur kepada customers lah. Okay. So kalau boleh disimpulkan, maknanya kalau menginjak daripada 2020, 2021 sekarang hingga ke 2022, kesannya adalah untuk Rampai Catering, kuantiti tu banyak, order banyak masuk, tapi dalam jumlah orang yang lebih terhad, maknanya daripada 1,000 sekarang mungkin 300, 500 kan. So, itu kesannya kepada syarikat. Kita dengan Amar pula. Adakah Amar pun sama pattern dia macam Tuan Haji tadi? Okey, untuk waktu PKP lah, waktu PKP betul lah, sama je. Maksudnya kita orang takut nak buat sebab dia kumpul ramai kan. Kalau kenduri ni, banyak pula syarat dia tu. Masa tu 50% sahaja yang boleh hadir, dan kemudian satu meja dibahagikan kepada 50% juga. Satu meja sepatut boleh 10 jadi 5. Jadi memang terhad. Tapi disebabkan kita fikir long term kan. Kalau long term ni tak apalah, kita at least boleh bayar gaji itu pun dah okey kan, contohnya. Boleh bayar gaji, boleh bayar apa expenditure yang perlu tu boleh jalan dulu. Sebab bila kita fokus kan, bila kita buat unjuran kewangan contohnya, kita buat anggaran, kalau habis je PKP, insya-Allah kita boleh cover balik kan. Jadi dia boleh sustain dulu dalam tempoh tu sampai habis PKP, kita terus perkenalkan package baru dan kita jual secara fresh lah. So, itu apa je. Kalau ikut patternnya sekarang, pattern dia macam mana? Adakah masih bilangan kuantiti yang orang order tu dalam jumlah 300, 500 ke, ataupun tak, kita orang memang dapat 1,000 ke? Macam mana? Okey, dari segi bilangan dari segi bilangan, kalau tengok kronologi dah daripada lepas PKP tu, dalam bulan 10, bulan 11 tu, orang memang takut. Jadi dalam 300, 500 tu memang number dia. Tapi starting sekarang ke tahun depan, kan orang pun dah mula booking untuk tahun depan kan, kenduri. Memang sekarang ni orang dah mula berani, 1,000, 1,500. Dia dah mula balik perlahan-lahan macam dulu. Sebabnya kita pun advise dulu, kita advise jemputan kali 2 kan, kalau kenduri kan. Keluarkan kad jemputan kahwin 500, maksudnya orang yang datang 1,000 kan, sebab dia datang berpasangan. Kalau kebiasaannya darab 3 atau darab 3.5 kan contohnya. Jadi dia dah mula balik kiraan-kiraan yang sebelum ni lah. Okey. Dan menariknya waktu PKP tu, kalau saya boleh kongsi sikit Sila. Disebabkan keadaan ekonomi yang dahsyat tu kan, kita pun peluang sangat terhad. Kenduri tak boleh buat dan sebagainya, memaksa kita untuk fikir alternatif. Kan macam Tuan Haji Yaakob share tadi lah, jual lunch pack kan. Jadi waktu PKP tu beberapa inisiatif lah yang kita try buat. First, kita buat delivery jugalah.
kan. Daripada catering kita apply GrabFood lah, Foodpanda lah, Lalamove, apa semua ni, even kita hantar sendiri, order harian. Kan. Alhamdulillah waktu tu kita punya rakyat ni pun cepat educate kan dari segi order online ni kan. Diorang ada grup Telegram lah, grup Facebook lah. Kemudian diorang dah biasa order, even kalau Lembah Kelang tu lagi mudah lah. Jadi kita masuk ke delivery. Kemudian kita jumpa industri retort. Kan, retort packing makanan kan, yang boleh tahan lama itu. Perlahan-lahan kita masuk. Cuma kita pun tak berapa jumpa lagi lah rentak dalam jualan retail. Mungkin lebih kepada supply lah, itu pun masih dalam perancangan. Tapi R&D-nya berlaku waktu COVID tu. Disebabkan kita terpaksa memerah otak kan untuk nak buat apa ni kan. Cuma berbezanya adalah Melaka dia susah. Melaka untuk delivery dia slow sikit. Jadi hanya kedai-kedai besar yang macam Street Recipe, McD ke Cibiuk, even Cibiuk kedai makan Indonesia tu kan, diorang ni mungkin capital besar kot. Diorang boleh masuk diorang boleh stable lah waktu tu kan, orang order dan sebagainya. Kalau kedai-kedai lokal, orang Melaka waktu tu masih belum terdedah lah dengan kedai-kedai lokal yang jual di Grab contohnya kan. Jadi kita di Melaka kita memang kecilkan kos-kos yang perlu, kurangkan pekerja, kita concentrate on KL punya catering. Dan satu menarik kalau keadaan sekarang yang saya baca dekat Forbes dan Forbes.com kan, keadaannya adalah harga naik, harga bahan mentah naik, tapi sales ataupun revenue untuk syarikat-syarikat besar, pengeluar besar macam contoh Nestle, Kellogg's dan sebagainya pun meningkat revenue-nya, walaupun harga diorang pun meningkat. Jadi itu satu perkara yang menarik lah, yang saya nampak dunia macam dia dah, kita pun susah nak baca tapi dia ke arah normal. Saya nampak macam tu lah. Ke arah normal, despite of monkeypox, tomato, rashes and whatnot. Tapi menarik, okay. Kita sekejap nak hold sebentar dulu ni, sebabnya bila Amar cerita pasal menuju ke arah normal, ada peningkatan harga, dan Tuan Haji Yaakob tadi ada cerita pasal bahan mentah. Okey, mungkin dari sudut globally-nya memang dijangkakan akan berkembanglah kembali kan F&B. Tapi kalau kita zoom baliklah situasi kita di Malaysia sekarang ni, di Malaysia unik sikit. Kita kena bayar gaji, akta gaji telah kata orang berubah kan. Minimum wages dah meningkat. Tapi bahan lagi teruk meningkat. Dan kita at the same time tak ada kuasa membeli sebesar syarikat-syarikat atau orang-orang yang capital dia besar. So comes to the next question ni adalah secara teknikalnya, macam mana sebenarnya company both of you lah cope dengan kenaikan harga bahan mentah, dan mungkin advice juga kepada pendengar-pendengar dan orang yang akan menonton lepas ni yang dalam industri F&B, especially yang bisnes-bisnes kecil yang baru nak mula ni, macam mana dia orang boleh cope dengan kenaikan harga bahan mentah yang sangat mendadak ni, sampai kadang-kadang menjerut lah, terpaksa naikkan harga, tapi kalau naikkan harga kan orang tak beli pula kan. So maybe kita boleh dengar daripada Tuan Haji dulu. Okay, kenaikan harga barang ni bukan suatu perkara baru, mungkin kita kata kali ini mungkin agak mendadak dan sebagainya, tapi kenaikan barang tu all the way. Jaranglah kita dengar harga barang turun, walaupun ada hujan je lah turun kan, turun GST lah dan sebagainya kan. Tapi harga barang jarang turun, naik ada. Jadi kita cara yang kita buat basically, of course lah kenaikan barang ni tiada pilihan. Apabila dah harga barang naik, kita pun sebagai pengusaha, kita juga sebagai pengguna, we are also in the receiving end kan. Jadi apabila
benda yang kita boleh tahan, kita boleh cope, kita maintain. We sacrifice our margin lah. Kan? Kalau benda-benda within limits yang kita rasa kita boleh cope, kita maintain. Tapi sekiranya ada berlaku penambahan, kita akan tengok balik. Maknanya kita bincang dengan customer, kenaikan-kenaikan itu kita bagi choice lah. Contoh yang kita boleh bagi, kalau permintaan dengan kuantiti yang lebih tinggi, mungkin harga kita boleh reduce. Kita maintain price dengan kuantiti yang lebih besar. Itu pun boleh choice. Ataupun kita pilih, contoh yang kita boleh buat ialah kalau catering yang contohlah kita bagi pada hari Sabtu esok contohnya, kita dah ada event dengan sekian-sekian menu. Kalau ada orang lain yang nak order, kita boleh offer. We can offer you something similar price because kita dapat volume. Tapi syaratnya you have to stick to this menu. Kan? Sebab kita bila kita order barang dengan quantity, dengan bulk, dia akan membantu dari segi pricing. Jadi apa yang kita buat ialah kita offer the same thing kepada pelanggan. Unless you want your own menu, your own choice, we have to pass some of the cost to you lah, of course. Otherwise, we can negotiate. To somebody. Kalau kira bulk order, maknanya katalah hari weekend yang sama kita offer semua menu yang sama kepada pelanggan kan. Tapi kalau seller kecil macam mana Tuan Haji? Apa nasihat Tuan Haji? Sebab ini game besar kan. Tapi kalau yang katalah ikhwah akhwat kita ataupun mungkin pendengar publik juga yang baru nak menapak jual laksa, jual mi, jual yang kecil-kecil ni kan. How could they cope with the situation now, with the price? Dia satunya kebanyakan penerbit yang kecil dia beli on cash. Kalau macam kami beli on credit. Dengan kredit dia harga biasanya berbeza. Okay. If you pay cash, harga lebih murah. Contohnya kalau kita beli ayam, pasar-pasar ada pasar harga yang agak murah, bukan sekarang lah, sampai pada masa itu tak kurang RM6 lebih. Kami beli daripada pemukal secara borong pun lebih kurang sama. Tapi kalau kita beli berhutang, biasanya harga lebih besar lah. Oleh kerana kita dengan kuantiti yang besar, dia boleh bagi diskaun. Jadi itu antara cara, avoid from berhutang lah. Itu daripada industri kecil, kita mampu lah biasanya kalau permintaan untuk 50, 100. Jadi di mana macam demikian, kita mampu beli cash. Tapi kita dia agak besar saiz dia. Kalau satu hari ada 2-3 ribu packs, kita tak mampu cash. Sebab ada setengah, walaupun kita ambil deposit dan sebagainya, ada juga kita catering tu bukan cash term. Contohnya dengan kementerian-kementerian, dia guna LO. So dia bukan cash. Jadi of course lah kita lain bezanya, mungkin kita harga kita lebih sikit kita hutang kan, tapi still kita ada perbezaan lah. Jadi kalau industri kecil kena ada cash yang lebih sikit lah untuk pastikan harga beli barang cash. Itu saya rasa lah. Jadi jangan guna credit term, guna cash supaya boleh dapat harga yang lebih murah dan pandai-pandai cari pot yang murah. Gitu kan. Terima kasih Tuan Haji. Sebelum kita pergi kepada Amar ni, jika ada sebarang soalan, boleh tinggalkan di ruangan chat, atau kalau nak juga bercakap, boleh je just raise your hand guna ikon reaction dekat bawah tu. Raise lah macam ni ke macam mana ke kan. Nanti kita boleh unmute kan dan boleh bertanya soalan secara langsung. Okey, untuk Amar pula, macam mana Amar cope, syarikat lah cope dengan kenaikan ni, dan
ada tak kod kona kat mana-mana ke kod apa macam Ahmad cakap tadi ada apa kurangkan pekerja kan, mungkin itu adalah strategi untuk mengurangkan cost operation, tapi mungkin ada I don't know like other things that you guys did perhaps. Okey, baik. Macam Tuan Haji sebut tadi, harga memang akan naik. Jadi siapa yang player dalam industri makanan ni memang kena expect kenaikan harga pada bila-bila masa lah. Kan, kita boleh fokus melalui baca berita ke, bincang dengan kawan ke dan sebagainya kan. Jadi at the first place, kalau kita sendiri, kita punya practical kita punya amalan di syarikat, bila kita letakkan package kan, ini wedding industry lah kan, kita main dewan kan. Jadi bila kita letak package tu, termasuk makanan, dewan, apa semua ni, kita dah ambil margin contohnya dalam 30%. Contoh 30% margin keuntungan. Kemudian kita tambah sikit lagi, kita panggil, kalau kita sendiri kita panggil buffer. Kita tambah dalam 3,000 buffer contohnya kan. Ini contoh lah. Jadi buffer tu bukannya termasuk dalam 30% untung tu. Jadi anything happen, contohnya ayam basi ke, kena tukar ayam immediately, kemudian ataupun contohnya pelanggan tak puas hati ke, kenaikan harga barang ke, kita nak buat promosi ke. Jadi kita ada debt buffer lah RM3,000 tu contoh. Boleh letaklah dalam 1,000, 3,000, 5,000 contohnya, yang mana masih relevan lah. Kan, contohnya kalau dalam industri dewan ataupun industri wedding dewan ni, kita boleh tengok kan, kita punya dewan ni sesuai dalam range berapa, 35,000 untuk 1,000 pets contohnya. Jadi kita main dengan harga tu, cuba kira cost, campur margin, letak buffer sikit. Itu kita punya amalan di sini lah. Jadi bila ada kenaikan harga tu, kita tak terlalu melatah lah. Nak mute kan orang baru masuk. Okay. Okay, alright, dah Okay, mute. baik. Okay, itu yang pertama lah. Jadi boleh buat create satu buffer sikit, tambahan harga sikit, supaya kita masih ada apa dalam keadaan selamat lah, dalam apa-apa keadaan pun kan. Yang pertama. Yang kedua, memang penting untuk kurangkan pembaziran. Dalam industri F&B memang mudah sangat untuk berlaku pembaziran. Sebab kadang kalau kita tak betul-betul audit kan, contohnya buat makanan untuk 500 orang, kadang tukang masak kita main bedal je kan. Dia masukkan bawang berapa banyak, sambal berapa banyak, apa semua, dan berlaku berlebihan, kan, berlaku pembaziran. Jadi memang ini kena audit dari segi kena buat lebih kurang buat SOP lah. Sekian-sekian packs kena guna berapa bahan mentah contohnya, untuk kurangkan pembaziran. Dan juga kurangkan pembaziran ni sekarang ni kita banyak cara. Contohnya sekarang ni kita boleh buat frozen. Kan? Frozen ni pun boleh selamatkan makanan sekurang-kurangnya dalam 3 ke 5 hari atau seminggu. Kan? Boleh digunakan lagi selepas tu. Tak rosak insya-Allah. Dengan suhu yang betul lah. Kena guna cold storage dan sebagainya kan. Itu yang kita gunakan lah dalam pelayanan rasa. Yang kedua adalah teknologi retort. Okay, retort ni kita boleh kurangkan sebabnya dia boleh tahan 2 tahun. Kan? Jadi bila kita perlukan baru kita pakai. Ni bulk ke macam mana ni? Biasa retort kita tengok package yang macam berahim, kecil-kecil kan. Yang bulk maksudnya tu apa? Retort dia ada banyak size packaging dia, ada 2 kilo, ada 10 kilo pun boleh. Tapi untuk kita sendiri, untuk NRS sendiri sebenarnya tak buat lagi retort tu untuk catering. Jadi kalau catering kita banyak pakai frozen. Okay. Rasa dia tak lari lah. Kalau retort rasa dia lari sikit, sebab tu kita sekarang ni masih R&D lah untuk catering punya ni. Cuma kalau frozen insya-Allah tak ada masalah. Okey, itu yang kedua lah, kurang pembaziran ni kita ada beberapa cara lah. Audit balik, buat muhasabah balik lah, senang kata kan. Kos apa, berapa perlu dikeluarkan dan sebagainya. Kemudian boleh guna cara frozen ataupun boleh guna yang seterusnya dalam keadaan sekarang ni,
macam saya sebut tadi, kita kurangkan pekerja. Okey, selepas PKP, kita hanya mulakan balik dewan kita ni dengan 2 orang staff office, 2 orang di kitchen dan seorang pak guard. Dan sangat minimum lah, sangat minimum. Jadi kita boleh bertahan dalam sebulan ke 2 bulan dengan kuantiti macam tu. Tapi dengan sales yang jauh lebih tinggi daripada sebelum COVID. Maksudnya kita tingkatkan productivity lah kat situ. Kan memang seorang pekerja tu kena tengok banyak benda. Tapi dalam sudut pandang syarikat tu sendiri, memang productivity tingkat, kurangkan kos dan tingkatkan keuntungan lah. Okay. Dan seterusnya dari segi overhead cost lah, kan, apa-apa yang cost bawah overhead cost ataupun production cost, contohnya marketing cost ke kan, boleh juga dikurangkan. Sekarang ni banyak tools yang free marketing ataupun lower cost lah, kan. Contohnya sekarang ni TikTok. Kalau untuk peniaga baru ataupun even peniaga lama pun, memang TikTok adalah ruang marketing yang sangat besar yang tersedia, dan boleh manfaatkan. Ada syarikat Tasnim kan, Tasnim Nature, natural, barangan bayi tu kan, diorang tingkatkan sales sehingga 700% kalau tak silap saya. Memang banyak utilize TikTok. Jadi banyak tools, free marketing tools yang kita boleh manfaatkan, yang kita tak perlukan kos banyak untuk membantu kita menghadapi dalam keadaan inflasi ataupun keadaan harga barang mentah naik ni lah. Wallahualam. Alright, thank you Ahmad. Dia dah bagi 3 point tu 1, 2, 3. Apa yang peniaga-peniaga, saya fikir bukan sahaja setakat industri F&B lah. Actually industri-industri lain pun yang sama terkesan. Boleh kita kata ambil iktibar juga dan juga pengajaran daripada apa yang situasi yang berlaku sekarang lah, dengan inflation yang the worst hit United States for 49 years. Dah sama pula, Euro pun menjunam jatuh, dah sama paras dengan US. So it's coming. Actually memang itu kata orang, almost like sunatullah dah already. Every 10 years dia akan hit that level of economic kind of, yang kita kena prepare. Better or worse, memang akan ada benda tu terjadi. Okey, kita dah sentuh isu challenges, kita dah sentuh isu keadaan semasa, kita dah sentuh bagaimana nak cope dengan kenaikan harga barang. Okey, sekarang kita nak sentuh satu lagi isu di mana kalau cakap pasal F&B ni, like it or not, supply chain mesti kena TikTok, kena power. Maknanya inventory management bagaimana, sebab barang-barang ni bukan macam baju dengan fashion industry. Kita boleh simpan, lepas tu boleh buat clearance. Raya tak laku, sekejap lagi Merdeka boleh buat clearance. Merdeka tak laku, New Year boleh buat clearance kan, boleh simpan. Tapi walaupun tadi ada sikit lah Ahmad cakap pasal frozen, pasal restock, bla bla bla. Tapi mungkinlah tips bagaimana untuk orang-orang yang baru nak menceburkan diri dalam F&B, dia tak biasa lagi nak buat inventory, dia tak biasa lagi nak pusing kata orang. Apa nasihat dan tips yang maybe Tuan Haji dulu boleh share dengan mereka-mereka yang baru nak ceburkan diri dalam F&B? Dari segi dari segi pengurusan barang-barang mentah ni. Ada yang mungkin dah termasak tak laku pula, dia tak reti mungkin agaknya. Macam mana agak nak estimate, nak simpan barang. Rasa antara perkara yang kurang diamalkan lah, dari segi data. Kita jarang menyimpan data, kan. Jadi data jualan, data penggunaan barang-barang mentah, dan data contohnya kalau kita kata industri catering ni, musim bila dia demand tinggi, musim bila kurang demand. Kalau kita ada jadual, contohnya kalau untuk industri yang
bermula kecil, dia akan buat apa-apa saja apabila dia ada order kan. Jadi kita memastikan hubungan baik kita dengan pembekal. Dengan pembekal kita dari segi supply barang mentah, pembungkusan dan sebagainya kan. Dari segi barang-barang ni, kalau kita data simpan, biasanya macam Amar cakap tadi lah, penyimatan dari segi penggunaan barang. Pekerja memang macam Amar kata, dia main mantai. Kalau kita beli barang satu guni boleh habis untuk 20 orang makan kan. Jadi kalau kita tidak kawal kan, sebagai owner, sebagai pemilik syarikat industri kecil ni, dia kena tengok penggunaan barang. Kalau kita ada order dia untuk 50 orang, make sure dia tahulah kan, untuk 50 orang kan. Kalau tidak, dia lagi kat situ. Jadi kalau kita beli benda-benda yang perishable, yang mudah rusak, of course lah kan. Kalau dah lebih seminggu, rasa pun tak sedap. Kalau walaupun ayam tu masih baik, kita simpan dalam fridge dan sebagainya, mungkin segi kualiti ayam sendiri pun tidak menarik. Tak lagi kalau ikan kan, sayur lagi susah. Jadi kita kena order mengikut keperluan, plus minus percentage untuk sekiranya lari dan sebagainya. Itu penting. Jadi itu yang mereka kena. Jadi data ni penting dalam semua aspek. Penjualan, penggunaan bahan mentah. In fact, kalau hari ni kita tengok orang yang kata industri ni, data lah. Big data. Jadi kecil-kecil pun kena ada data. Kecil-kecil. Kena ada data. Boleh buat data tu. Mungkin simpan dalam Excel je kan. Tapi dia penggunaan tu penting. Kalau tidak, kita akan banyak kita ada je lah. Kan. Nak ayam, nak guna ayam 5 ekor, kita beli 10 ekor. Tak apa, minggu depan ada lagi. Kan. Kita tengok orang cancel order. Kan. Makan sendiri lah pula. Makan sendiri. Jadi kalau kita mula buat macam tu, compromise kita punya own prosedur, jadi dia akan jadi masalah. Kan? Kita kecil, kalau order untuk bisnes 5 ekor, 10 ekor makan sendiri, tak lama tutup lah kan. Disiplin tu kata orang kan, kalau nak berkembang, nak bertahan pun kena disiplin, berkembang apatah lagi, nak kena ada disiplin tu lah. Yang Amal kan cakap tadi lah, prosedur tu penting, data tu penting. Alright. Paling kecil. Okay, thank you Tuan Haji. Kalau untuk Amal pula, okay, I'm pretty sure you all pun ada juga data and everything, but tapi nak tanya pula, ada tak macam keadaan-keadaan di mana contingency plan terpaksa digunakan, especially sebab kita tengah main bahan mentah yang senang, is perishable, yang macam especially macam sayur yang you tak boleh nak simpan lama kan. Dah order dah, kuantiti dah banyak, supplier tak boleh bagi last minute. Apa nak kena buat? Ada tak you all mungkin boleh share, ada backup plan ke ataupun apa benda, kata orang contingency plan ke, atau pernah tak jadi sendiri benda tu ke? Mungkin Amal boleh kongsi? Okay, isu macam tu pernah juga. Contohnya sekarang ni, kalau sekarang lah, isu minyak lah. Oh, minyak kan kita dah tak ada pakai minyak paket. Syarikat catering dah tak ada pakai minyak paket, kedai makan tak ada pakai minyak paket, boleh pakai minyak botol je kan. Jadi kita pun dapat tahu tu agak lambat. Sebelum ni supplier kita boleh je supply kan, tiba-tiba dia stop terus. Dia cakap KPDNKK dah rush kedai dia. Jadi kita nak tak nak kita terpaksa ambil minyak botol. Jadi kita kurangkan, terpaksa lebih kos lah. Barulah kita plan accordingly. Lepas ni harga tu mengikut harga minyak botol. Tapi kalau dari segi last minute tak ada ni kan, tak ada barang, memang kita tak ada choice, memang kena contact networking yang ada lah kan. Jadi kita punya database, kalau boleh setiap benda tu at least ada 2 supplier sekurang-kurangnya kan. Contohnya bahan basah, bahan mentah basah, ayam ada 2-3 supplier, daging pun ada 2-3 supplier, dan juga sayur,
dan sebagainya. Itu yang pertama lah. Yang kedua adalah kita memang jadualkan kena confirm order tu awal. Kan? Ada ke tak ada barang tu? Ya, Maksudnya supplier tu kena confirm kan? ya betul. Yang tu lebih kepada hubungan kita dengan supplier lah. Kan, sampai supaya dia boleh make sure kita ni yang kita nak hanya nak make sure benda tu ada, tu je. Tak kisahlah supplier tu ambil daripada orang lain ke apa ke. Yang penting kita nak barang tu ada. Jadi itu repo yang kita buat dengan supplier kita lah. Okay. Kita pernah juga berlaku masa awal bulan 7 tu, kan ada berita harga barang akan naik. Kan? Jadi kita ni orang muda kan, tak apa tahu, jadi panic buying lah. Panic buying. Beli telur 20 tray. Tak tahu nak guna untuk apa. Kan? Jadi kita lesson learn lah kan, benda sekecil itu pun kita pakai 2-3 tray, masa dah tak boleh pakai, telur ni boleh tahan 2 minggu, 3 minggu paling lama kan. Jadi kita terpaksa bagi dekat catering lain lah kan. Jadi kalau dalam berniaga ni tak kira besar atau kecil, macam Tuan Najib cakap tadi, memang data tu perlulah. Anggaran ataupun fokus kita punya kuantiti tu kan, kuantiti berapa yang kita perlukan, jangan terlebih. Kadang orang cakap lebih tak apa kan, lebih tak apa, jangan kurang, tapi dia akan bawa kepada isu pembaziran lah. Sebab sekarang ni margin kalau makanan memang tight kan. Kalau industri F&B ni dia tak sesuatu kedai tu dia tak besarkan sikit dia punya peluang revenue dia kan. Contohnya memang dia ambil revenue hanya pada makanan saja, memang tight dari segi margin. Jadi memang kalau boleh dari segi cost tu memang kena sangat precise kan. Jadi kena fokus betul-betul, dan juga order awal supaya tak berlaku isu last minute tak ada barang, dan juga jangan panic buying lah. kena belanja accordingly lah. Okey, cerita pasal panic buying lah apa semua. Okey. Dalam kita tanya orang yang muda dululah. Kali ni tanya orang muda dulu. Dalam sepanjang Amar menceburkan diri dalam bidang F&B ni, apa rasanya kesilapan paling ingatlah, paling selain daripada beli telur 20 tray tu, rasanya bukan tu kesilapan paling besar rasanya. Ada tak kesilapan yang Amar rasa macam okay, this is my biggest lesson learned lah, yang mungkin boleh share dengan usahawan lain? Okey, satu, saya secara peribadi lah, paling besar yang kita belajar dalam industri bukan pengendalian makanan saja. Sebab saya dalam operasi pun saya tak tengok banyak dalam pengendalian makanan, lebih kepada pengurusan human resource, marketing dan sebagainya. Jadi apa yang paling besar yang saya belajar adalah satu, untuk kita buat planning tu, maksudnya kita nak jalankan bisnes tu, strategic planning tu sangat penting supaya kita nampak the whole big picture syarikat kita kan. Sebabnya saya masuk waktu COVID tu, kita duk fikir macam mana kita nak melonjakkan balik sales boleh lawan sebelum COVID kan. Mestilah kita nak kena double sebabnya kita dah cuti lama. Jadi dalam tempoh ni banyak saya belajar itulah. Itu yang sangat penting. Yang kedua dari segi communication skills ataupun public relation skills. Dan handle dengan klien, kita pernah handle klien Indian. Dia memang kena maki depan-depan kan. Panggil bilik memang hanya untuk dimaki. Jadi kita banyak belajarlah daripada situ, dari segi repo kan, dari segi public relation. Kalau orang tengah marah, kita nak kena buat apa kan? Macam mana kita nak rescue makanan yang tak cukup. Kan banyaklah. Apa lagi itulah dari segi pengendalian makanan. Alhamdulillah lah setakat ni kita tak banyak masalah sangat. Sebabnya kita central kitchen di Gombak. Kalau di Melaka ni, Villa Istana Melaka, kita tinggal masak lauk tu je. Dia dah macam dah pre-cook lah. Dah frozen kan.
sampai kat sini kita tinggal cairkan, dah letak ayam dah siap. Jadi kita dah ada sistem semua tu lah. Jadi alhamdulillah lah dari segi pengendalian Kalau makanan. tadi kalau tak cukup makanan tu macam nak buat? Kan adakah argue atau kita memang dah provide for 500 ni, korang punya tetamu yang makan banyak sebab tu tak cukup ke atau macam mana? Oh okey. Dewan kita memang sebab dewan kita include sekali dengan kitchen. Sebelah-sebelah. Jadi kalau tak cukup makanan boleh masak immediately. No problem. Tapi suruh dia orang bayar lebih lah. Bayar lebih lah. Itu ada emergency charge lah. Okay. Jadi dengan sistem tu, maksudnya kita dah ada central kitchen. Kat sini kita tinggal nak cairkan kuah, kita nak tambah bahan mentah lain. Dia banyak memudahkan. Even emergency punya foods pun kita boleh masak dalam 15 ke 30 minit dah boleh siap untuk 100-200 orang makan. Power ni. Alhamdulillah lah. Jadi saya banyak belajarlah sistem yang untuk tingkatkan produktiviti tanpa perlukan banyak manpower kan. Alright. Jom kita tanya orang yang dah 25 tahun pula. Ni mesti lagi banyak yang kena share ni kan. Kalau Tuan Haji sendiri lah, kita bagi dua Satu, apa rasanya kejayaan yang paling besar lah, macam ni krisis ni, tapi dapat diatasi. Dan yang keduanya, apa rasanya mistake paling besar yang pernah berlaku dalam sepanjang career dalam F&B ni? Kejayaan. Dia good times, dia mungkin lebih senang untuk berjaya lah kan. Tapi tapi kalau challenge masa bad time tu, kalau berjaya mungkin lebih manis lah kan. Betul. Jadi kata achievement yang basically saya sebab bidang saya, background saya bukan F&B. Jadi pada masa saya mula tu, any achievement is a good achievement because tidak ada basic kan, tidak ada background, it's not properly trained. Tapi alhamdulillah, orang kata we started as a small setup. In the end kita growth initial growth tu we can maintain about 20% per annum. Initial, that's big. 20% per annum. Tapi dia of course lah later on, itu masa tahun 2000, 2010 mungkin boleh masa tu. After that competition dia besar. Player catering ni ramai. Orang yang tidak ada background cuba dalam bidang catering tu biasa. Kalau kita pun boleh buat, orang lain pun boleh buat kan. Jadi competition yang ramai. Sekarang ni kalau dalam satu taman tu nak cari caterer, ramai je. Yang supply secara kecilan pun banyak, yang besar pun dah ada kompetitor dalam satu taman. Kalau dalam taman saya sendiri pun ada 2-3 caterer yang besar kan. Jadi orang kata goals dia ada impact lah over the years ni dengan adanya bidangan kompetitor lah. Oleh kerana kita masih maintain margin dan sebagainya. Bagi saya perkara yang penting juga dalam industri mereka mana-mana pun, yang jarang orang highlight lah, word of mouth marketing. Dari segi makanan ni tak boleh lagi dah. Orang pergi kenduri tu, sedap tak caterer tu? Sedap. Dia ambil kad, dia ambil tisu tu yang ada tulis nama syarikat tu, dia bawa balik. Semalam aku makan kat situ lah, sedap lah. Dia recommend. That's the best marketing. Confirm orang order. Walaupun dia tak pernah makan makanan kita, kecuali makan catering kat rumah kawan dia. Kan? Yang ni kita jangan ambil ringan. That's why saya rasakan ini amat penting. Kita pastikan quality apabila kita dapat satu job tu, do our best so that orang kata we get repeat orders from the same customer, and secondly the word of mouth tu penting untuk kita dapat lagi order yang baru. Jadi ini jangan ambil mudah. TikTok dan sebagainya tu dia membantu, tapi yang ini tak ada challenge kan, dia rasa sendiri confirm dia order.
Dia tengok hiasan dan sebagainya, kita punya how we treat. Tapi kalau kita bawa tu nanti pinggan berlambak atas meja, orang tengok, wah makan sedap tapi servis tak bagus. Orang komplain. Benda macam tu, itu yang apa yang saya lagi. The challenge ataupun mistake saya rasa ialah ilmu. Kalau kita kurang ilmu ni, dia akan menjadi masalah. Saya ingat lagi, mungkin saya selalu juga cerita-cerita dengan kawan-kawan. First time saya buat catering, handle catering majlis berbuka puasa. Tak pernah buat lagi sebelum tu catering. Biasanya catering sekolah. First order, ilmu. Kita dah set up atas meja makanan semua siap, semua makanan semua, everything okay. Orang azan, orang nak berselangan, ambil air teko nak berselangan, tak keluar air. Lupa taruh air. Heboh kan. Jadi of course orang tak, next time tak order lah. Walaupun simple kan. Jadi when we analyse, orang kata kita macam Ahmad cakap tadi, SOP. Masa tu baru belajar ilmu. So jangan ambil ringan pasal ilmu. Dalam apa juga bidang yang kita libatkan diri. Kita tahu industri. Kita faham industri, permintaan orang. Macam tadi Amal kata order. Apabila kita prepare order makanan, kalau ada 1,000, kita tak prepare 1,000. Kan? Tanyalah Amal pun, dia tak akan prepare 1,000 semua lauk kan. Kalau dia orang tu order 3 menu lauk. Ayam masak merah, daging masak kicap dan sebagainya. Dia tak akan menyediakan 100 pack untuk setiap jenis makanan. Itu kena pandai kan. Kena kita punya chef yang biasa dan sebagainya. Kalau tidak, kita ada masalah. Sebab kita tahu kan jarang orang makan semua tu kuantiti yang sama kan. Kita tengok permintaan, contohnya kalau selalu kalau kita bagi advice ke customer. Kalau yang anak first, dia kahwin tu anak yang first dalam family dia. Kalau dia nak order catering 1,000, kita advice ambil lebih sikit. Kalau biasanya customer kita ataupun jemputan kita lebih ramai datang oleh kerana kita perkahwinan anak pertama. Kalau kita ada anak yang kelima, dia kata okey, dia ada 2 order, ada jemputan hari ni, tak payah pergilah, tu dia dah pergi orang lain tu. Jadi itu kita advice, ilmu lah. Kita bagi advice yang sesuai supaya apa? Apabila customer kita order, tak adalah pukul 2 petang dah makanan habis. Walaupun kita kata dia boleh order, kita boleh masak kan. Tapi image kita lah kan. Tuan rumah pun datang, customer dah habis makanan jemputan dia. Jadi kita pun buat malu walaupun caterer kan. Silap-silap dia order kan. Jadi itu benda-benda ilmu ni kita jangan ambil ringan lah. Jadi kena sentiasa update dengan current trend, current ilmu, permintaan macam setup sekarang pun berbeza kan. Tak sama dengan dulu. Cara-cara handling bisnes dia berbeza. Jadi peredaran masa tu memainkan peranan lah. Jadi lengkapkan diri juga dengan ilmu untuk pastikan kita boleh keep up di industri. Alright, thank you so much Tuan Haji. Saya rasa memang terlalu banyaklah benda boleh belajar daripada apa yang Tuan Haji cakap ni kan. Tak payah orang yang meniaga, orang yang buat majlis pun. Dulu saya pun macam tu. Waktu saya first hari jadi anak nombor 1 kan, anak 1 tahun. Kita panggil jiran tepi-tepi rumah je. Semua masak 100 piece muffin, 100 sandwich, 100 curry puff. Orang tak ambil semua benda kan. So end up dia jadi banyak terlebih. So banyak nak kena bagi. Itu belum berniaga, itu baru majlis sendiri pun kita dah rasa macam tak reti rupanya. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu kan. Tapi saya rasa banyaklah yang Tuan Haji kongsi tadi.
Saya buka ruang kalau ada sesiapa nak bercakap dan memberi soalan mungkin dalam 5 minit akhir ni. Kita ada lagi 2 yang baru masuk lagi. Mungkin 2 yang baru masuk ni mungkin dah agak terlewat sebab kita dah nak habis 10.30 ni. Tapi tak apa, kita ada sediakan rakaman. Nanti kita akan berikan rakaman juga di link-link. Boleh tengok di YouTube semula nanti insyaAllah. Kot lah ada soalan daripada penonton yang sedang mendengar ni. Saya buka ruang kalau ada sesiapa nak bertanya. Ada. Ke semua terkesima ni macam alamak banyaknya benda nak kena buat ni kan. Jangan takutlah pula nak masuk industri F&B sebab kata orang ini adalah industri yang takkan pernah lapuk di zaman. Maknanya macam mana sekalipun orang tetap akan makan. Orang tetap akan ada kenduri, ada je orang yang akan kahwin dan ada je orang yang akan melahirkan dan akan ada banyak je kenduri yang berlaku. Jadi jangan takut untuk menceburi bidang F&B kan. Kita pun ada banyak dengan nasihat ini. So saya fikir kita dah come to the end. Assalamualaikum. Boleh ada tanya? soalan? Nak bertanya dari segi apa tu yang kalau jualan outlet secara fast betul food truck ni, apa macam mana boleh berkembang? Dia punya apa ni status sekarang. Okey, soalan tentang food truck. Okey, siapa nak jawab dulu? Tuan Haji ke ataupun Mama ke? Silakan Tuan Haji kot. Saya tak berapa biasa dengan industri tu. Saya pun Saya tak boleh jawab general lah, tapi Tuan Haji mungkin lagi banyak pengalaman kot. InsyaAllah. saya tak biasa juga dengan food truck ni. Cuma kami ada juga buat apa some kind of food truck jugalah apa untuk lunch masa PKP tu. Dia punya kebanyakan orang yang involved dalam food truck ni, dia satunya dia punya dia tiba berniaga tu atas keperluan semasa dia. Mungkinlah ni saya punya anggapan lah. It's not properly trained. Jadi masakan kadang-kadang dia sedap lah oleh kerana dia mungkin isteri dia biasa masak kat rumah. Jadi dia kata okey kita start niaga. Isteri dia masak, tapi isteri masak untuk kuantiti yang kecil, dia berbeza dengan masak dengan kuantiti yang besar, kuantiti yang banyak kan. Jadi food truck mungkin bermula dengan kecil kan. Jadi kecil dari segi taste, kualiti yang disediakan tu mungkin dia perlu belajar lah. Kalau tidak dia akan ada impact segera lah. Sebab orang datang makan sekali tengok sedap, dia continue. Kalau tak sedap dia akan tinggal. Itu pertama. Jadi niaga food truck ni pun sekarang pun dah ramai. Jadi dia boleh kata macam to me industri fly by night sikit lah. Dia tidak jadi berkekalan. Kalau kita niaga tu food truck tu berbeza-beza tempat juga punya masalah. Kalau kita satu tempat juga masalah yang sama. Kita competition dengan kalangan apa negara lain dan apa kata basically kita ada tak banyak choice lah. Kalau kita nak masak satu jenis, dua jenis, kita akan berhadapan kalau kawasan situ permintaannya tidak menarik, dia tidak memberikan apa sales yang baik lah. Kecuali kita ambil produk-produk yang dah kenal, yang dikenal. Contohnya food truck kita ambil apa produk-produk yang telah ditest oleh market lah. Saya susah nak panggil. Ayam gunting, cendol bakar. Yang benda-benda yang macam tu. Kita tengok dulu industri macam burger bakar, ada at one time burger bakar hot. Semua orang makan burger bakar, tapi harga dia RM20 kan. Berapa orang yang akan makan burger RM20 kan? Satu hari, dua hari mungkin, lepas tu dia die down, lepas tu hilang.
Jadi kena pilih industri lah. Dia bukan tak boleh. Pilih jenis offering yang kita nak sediakan, buat sedikit kajian. Dan apa preparation dia kena test lah. Test market tu. Kan tak boleh. Itu membantulah. Kalau kita pergi nak terjah macam tu, agak sale bagus, nak belajar itu dia mungkin agak sukar lah. Itu pandangan saya lah. Okey, terima kasih Tuan Haji. Amal ada nak tambah? Saya mungkin boleh bagi pandangan secara general lah kot. On food truck specifically, saya tak berapa pastilah sebab saya pun tak pernah try, tak pernah sembang pun kan dengan sesiapa yang pengamal food truck. First thing first, nak buat bisnes apa pun mesti kena ada market research. Kan, macam Tuan Haji sebut tadi kan, kalau ada benda yang dia trendy, macam burger bakar, apa lagi, sebelum ni ada aiskrim pasu kan, waktu tu dia tengah hit tu, siapa yang start daripada awal masa hit tu baguslah, kemudian dia akan slow down kan. Jadi memang kena buat market research, populasi kat situ berapa, berapa orang yang, siapa target market itu, umur berapa kan, dari segi regional macam mana, dari segi apa, umur market kita, kemudian dari segi minat diorang, to that specific lah kan untuk market research. Jadi kalau contohnya food truck, kita dah decide menu yang kita nak jual, jadi kita boleh buat research, sama ada kita research on ground betul-betul, tanya pendapat orang, ataupun kita boleh buat observation lah, general observation kan, sebelum kita buat tindakan beli food truck dan sebagainya, sebab tak murah lah nak beli food truck ataupun nak sewa food truck tu. Yang kedua adalah dari segi kena buat plan untuk penyimpanan barangan, ialah dari segi kos lah kan, kena plan dari segi kos. Sebabnya bila kita buat food truck, kita kena include juga kos-kos manpower, kos storage kan. Dia tak semestinya bukannya hanya satu food truck tu je. Di rumah kita kena ada berapa freezer contohnya. Kita kena ada stove yang besar macam mana, heavy duty punya kalau rosak lagi dan sebagainya. Jadi kos dia agak tinggi. Jadi cuba kiralah, buat unjuran kewangan kan, financial projection, kos tu memadai tak ataupun bersepadan tak dengan harga jualan yang kita nak jual. Berapa margin yang kita boleh dapatkan. Contohnya lah, boleh jadi margin dia sangat tipis. Boleh jadilah. Saya tak tahu specifically sebab saya nampak kos food truck ni boleh tahan jugalah tingginya kan. Sebab dia kena ada permit lagi. Setahu saya lah kena permit, lepas ada sewa tapak. Lepas tu lori tu pernah, food truck tu sendiri, kos bahan mentah, kos marketing, kos manpower, kos storage, banyaklah. Jadi sebab tu harga dia agak mahal. Jadi bila harga mahal ni nak kena compete pula dengan kedai-kedai yang sedia ada. Jadi boleh buat market research sama ada sesuai ataupun tak sesuai. Wallahualam. Alright, thank you Amal. So harapnya menjawablah Cik Zulkifli soalan tadi pasal food truck. Kalau di Putrajaya ni dia ada beberapa stesen lah, yang dulu ada dekat dengan Masjid Besi tu, sekarang dah ada satu lagi port dekat dengan Diplomatik kan, lagi banyak orang. So kita telah melepasi jam 10.30, insyaAllah. Just sikit lagi conclusion, maybe 30 saat seorang, apa last word to the usahawan-usahawan kita di luar sana ni yang mendengar. Tuan Haji mungkin? Okay, food industry ni adalah satu bidang yang bagus lah. Sangat bagus. Of course dia ada challenges. Jadi few things yang basic yang kita kata macam Ahmad cakap tadi, market research, on product offering, on location, on the demografi kawasan, and current trends. Itu benda-benda yang basic yang kita kena ada lah kan. Perangai sekarang ni orang muda makan Korean dan semua. Jadi kita kalau kita nak buat nasi lemak, nasi kerabu lagi, tak jalan kan. Jadi itu benda-benda tu kita study. So that dia ada nasi kerabu, nasi dagang, ada offer
Kalau jual kat saya okey lah kan, tapi kalau jual over Korea saya tak makan. Mungkin apa kalau apa ni apa Farid mungkin dia tak makan kan nasi kabur. Contoh Anwar, dia saudara Anwar tu dia dah middle age, mungkin dia makanan dia lain kan. Jadi of course lah benda-benda ni kita tahu lah. Jadi insyaAllah orang kata pergi berbincang dengan orang yang telah berpengalaman tu baguslah untuk kita memahami industri sebelum kita mencuba. Okay, terima kasih Tuan Haji. Amar, last word. Okay, baik. Last word, saya nak ucapkan terima kasih lah first sekali. Saya banyak belajar lah Alhamdulillah malam ni, dan juga macam Tuan Haji sebut tadi, kita ceburilah bidang apa pun memang kena ada mentor, kena belajar, ilmu tu penting lah. Dan yang kedua yang saya belajar juga dalam setahun lebih terjun dalam industri ini, kalau buat sesuatu bisnes tu make it proper. Kalau nak buat betul-betul, buat betul-betul. Maksudnya kalau nak buat bisnes, buat betul-betul lah. Boleh invest lebih sikit pun tak apa, yang penting ada financial projection tu. Kita boleh kira bila ROI kita contohnya. Kan, bila akan return contohnya. Tapi make it proper supaya kita tak buat tu hanya kalau untung, untunglah. Kalau rugi, nanti kita yang kena. Kan? Jadi lebih baik. Ini saya dapat nasihat ni daripada owner Minute apa panggil Menate. Minute Stick kan. Dia buat event resepsi anak dia dekat villa. Dia dapat sembangan dia cakap, masa tu saya propose nak buat kafe. Dia cakap buatlah kafe pun tapi make it proper. Nampak macam Coffee Bean, nampak macam Starbucks, make it proper. Orang akan datang. Dan baru kita boleh jual. Make it orang rasa nak beli dengan kita. Kan, jadi sama ada kita boleh invest sendiri ataupun seek for investors. Banyak sekarang ni grant-grant yang tanpa faedah pun ada. Kan, insyaAllah lah. Jadi Alhamdulillah, saya mohon doa jugalah daripada semua. Saya pun orang baru dan mohon tunjuk ajar lagi lah. Wallahualam. Alright, Alhamdulillah. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita, Tuan Haji Yaakob dan juga Saudara Amar Hizbullah. Kerana rasanya dalam sejam setengah kita bersiaran ni memang banyak sangat ilmu kita dengar daripada yang muda, daripada yang tak berapa, yang muda di hati, dengan juga moderator dia yang separuh yang middle ni. Tapi insyaAllah lah apa sahaja yang kita buat, insyaAllah kalau kita buat, kalau dalam Islam ni kan itqan, buat dengan sebaik-baik, apa sahaja kita buat insyaAllah Allah akan beri dengan baik. Janganlah terjebak dengan sistem Melayu yang suka, bukanlah Melayu, actually bukan Melayu je, semua orang pun dalam dunia ni yang nak cepat. Buat sikit, setahun tak jadi, jam bisnes lain, jam bisnes lain. Yang ni memang selalu saya jumpa lah. Kalau jumpa peserta ke, bengkel usahawan ke apa ke, memang ramai yang soalan mereka macam mana nak jadi jutawan. Saya pun susah nak jawab soalan tu sebabnya bukanlah macam you bangun overnight dapat jadi jutawan kan. Dia mesti ada banyak usaha nak masuk kan, supaya dapat jadi usahawan yang betul. So terima kasih sekali lagi, minta maaf salah silap kekurangan sepanjang organize webinar ni. Ada banyak kalau ada kekangan ke atau ada masalah apa-apa ke, on behalf of penganjur saya minta maaf. Again, kita tengah dalam proses untuk adakan portal dan juga website untuk UPE. Harapnya kita tengah rancang, insyaAllah actually bermula September, Oktober dan November kita akan buat road tour di seluruh Malaysia. So kita harap by then kita dah ada landing page yang orang boleh refer dan tengok dan tahu perkembangan apa terkini, especially tentang usahawan ikram yang nak dapat apa-apa ke kan, kita boleh letaklah it's work in progress. Stay tune untuk webinar ke-6 pula. Kita akan bawakan every Jumaat minggu terakhir setiap bulan insyaAllah. So with that, terima kasih sekali lagi dan kita akhiri insyaAllah dengan tasbih kifarah dan salatul as.
So thank you again. Jumpa lagi insyaAllah di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.